Bandar Uppsala ni sebenarnya memang tak ada apa attraction pun. Dia cumalah sebuah bandar yang kecil, lebih kurang sejam kalau kita ambil train daripada Stockholm. Tujuan saya mengayuh dekat Bandar Uppsala ni adalah untuk berjumpa dengan seorang kawan lama saya, Jonas. 10 tahun sebelum tu dia pernah datang Malaysia, datang duduk rumah saya sebanyak 2 kali, dan every time kalau dia datang Malaysia, dia akan duduk Malaysia lama selama lebih kurang 3 bulan, dan dia akan duduk dekat rumah saya, gunakan rumah saya sebagai base untuk dia travel all around Malaysia. Dia paling suka sekali pergi dekat hutan dekat Sarawak. So bila saya dah sampai dekat Bandar Uppsala tu, saya kena tunggu dia dalam sehari suntuk disebabkan masa tu dia pula ada meeting, dia kerja, dia meeting dekat Stockholm dan dia cuma akan balik dekat Uppsala naik train pada waktu petang. So sementara saya tunggu dia tu sehari suntuk tu, saya pergilah jalan-jalan, saya betulkan basikal saya. Saya pergi tukar mata wang kepada Swedish krona, saya pergi makan, jalan-jalan dekat Bandar Uppsala semua tu. Bila dah dalam pukul 6 tu barulah dia sampai dekat Bandar Uppsala dengan train. Saya tunggu dia dekat train station, lepas tu kita orang jalan balik sama-sama pergi rumah dia. Jonas ni saya kenal dah lama, masa tahun 2001 lagi dulu saya kenal dia online. Kita orang masa zaman tu kita orang main ada satu online game ni, text based online game, dan pada masa tu dia ada cakap dekat saya yang dia nak try travel backpack dekat dalam Malaysia. So daripada situlah saya invite dia datang duduk dekat rumah saya. Masa tu pula dia punya first time untuk travel keluar daripada European punya kontinen. So dia macam rasa tak confident. Jadi dia agree untuk gunakan rumah saya sebagai base untuk dia travel around Malaysia. So pada masa itulah family saya jaga dia sepanjang dia berada dekat Malaysia. Dan pada masa itulah kita orang jadi rapat. Saya banyak bawa dia pergi makan, bawa dia pergi try makanan Melayu semua, makanan pedas-pedas, dia try makan cili semua. Lepas tu petang-petang saya bawa dia join kawan-kawan saya, kita orang pergi main bola semua tu. So disebabkan saya pernah host dia sebanyak 2 kali, so bila saya dah sampai kat Sweden tu, masa itulah giliran dia pula untuk host saya. Dan masa saya sampai rumah dia, saya rasa really touch bila saya nampak gambar-gambar lama yang dia ambil masa dia travel dekat Malaysia, dekat wall rumah dia. Saya tengok balik gambar saya dulu masa tahun 2001 together dengan family saya. Pada masa tu gambar arwah mak saya pun ada lagi. So memang terasa really nostalgic. Siap ada satu gambar roti nan dengan tanduri masa kita orang makan dekat satu kedai mamak dekat Hatamas ni. At the same time saya rasa macam tak percaya pula saya dah sampai dekat Sweden. 10 tahun sebelum tu masa Jonas datang Malaysia, saya tak pernah terfikir yang saya akan sampai dekat Sweden. Pasal pada masa tu saya masih belajar lagi, dan at the same time saya kerja part time dekat sebuah coffee shop ni. Gaji saya just RM5 sejam je pada masa tu. Dan Jonas ni pula, walaupun dia setahun lagi muda daripada saya, tapi dia dah ada duit untuk travel half the globe untuk sampai ke Malaysia visit saya. Dan saya pula pada masa tu nak travel pergi Pulau Tioman pun tak cukup duit. So saya rasa macam saya takkan ada chance dalam hidup ni untuk pergi dekat negara dia. Saya menganggap travelling ni adalah orang kaya je boleh buat. So bila saya dah sampai dekat rumah dia tu, saya rasa macam wow, saya macam tak percaya saya dah sampai dekat sini. So anyway, pada masa yang sama tu juga ada seorang lagi kawan dia, Johanna daripada Finland, datang stay dekat situ juga beberapa hari. So bila-bila Jonas free, kita orang ramai-ramai pergi Stockholm, ambil train semua, pergi jalan-jalan, semua day trip je. Dan Jonas dia belanja saya the train ticket, makan semua tu. Anyway, pada hari yang saya sampai dekat Uppsala, masa tengah tunggu Jonas the whole day tu, saya ada masuk satu supermarket ni untuk beli barang makanan. Lepas tu saya tunggu a few minutes dekat luar supermarket tu. Saya berdiri dekat sebelah basikal saya yang fully loaded, yang banyak barang tu. Lepas tu ada seorang perempuan ni dengan 2 orang anak perempuan dia, kecil lagi. Dia pandang je saya dengan basikal saya. Lama pula tu dia pandang saya. Lepas tu slowly dia datang dekat arah saya sambil tengok-tengok basikal saya. Dia nampak macam really interested. So saya pun tegur lah dia. Saya cakap hello dekat dia. Lepas tu kita orang pun start lah the conversation. Nama dia Karin. Dan rupa-rupanya dia ni sebenarnya masa dia muda dulu, sebelum dia ada anak dulu, dia dengan husband dia pernah ride basikal travel daripada Stockholm, Sweden, sampailah dekat Nepal untuk pergi hiking dekat Everest Base Camp. Dan bila dia dah habis hike dekat Everest Base Camp tu, diorang kayuh balik daripada Nepal tu sampailah ke rumah diorang dekat Sweden. So bila dia tengok saya dengan barang-barang dekat basikal saya, dia rasa macam very nostalgic.
Dan lepas daripada tu dia ajak saya untuk datang ke rumah dia nanti bila saya dah mula mengayuh keluar daripada Uppsala untuk menuju ke arah utara. Dia cakap rumah dia tak adalah jauh sangat daripada Uppsala, lebih kurang dalam 25 km je ke arah utara, dan nama tempat tu adalah Björklinge. Saya pun agree, dan lepas beberapa hari saya stay dekat rumah Jonas dekat Uppsala tu, saya pun akhirnya bercadang untuk mengayuh keluar ke arah utara daripada Uppsala, slowly mengayuh menuju ke arah Arctic Circle. Dan on the first day tu saya cuma mengayuh lebih kurang 25 km je, tapi lama juga, lebih kurang dalam 3 jam saya nak kayuh 25 km tu, disebabkan saya tak boleh nak kayuh laju sangat, disebabkan jalan dia licin, bukan pasal snow tapi pasal black ice. Kayuh dekat snow ni sebenarnya tak licin sangat, especially kalau snow powder tu masih lagi fresh. Tapi kadang-kadang bila temperature tu naik pada waktu tengah hari, lepas tu cahaya matahari kuat, fresh snow ni dia akan cair, lepas tu dia jadi macam basah, dan bila tiba waktu petang ataupun malam, bila temperature dah drop jauh di bawah sub-zero, snow yang cair tu akan bertukar menjadi beku, lepas tu dia jadi ice, dan bila ice tu jadi mampat disebabkan kereta lalu, orang pijak semua, dia akan jadi black ice. Dan black ice ni lah yang bahaya, dia licin. Kalau kita naik basikal, bila kita tekan brake, memang basikal tu tak akan stop, kita akan jalan je, dan bila kita corner, kita mungkin jatuh tersungkur kalau kita tak hati-hati. Pada masa itulah saya dapat test the capability of saya punya spike tire, Ice Spiker Pro daripada Schwalbe tu, dan dia memang betul-betul bagus. Saya memang rasa tayar basikal saya still ada grip bila saya lalu dekat black ice semua ni. Okay, so lepas beberapa jam saya mengayuh, saya pun akhirnya sampailah dekat Björklinge tu untuk pergi ke rumah Karin tu. Björklinge tu dia macam satu kampung, very small. Dia macam ada satu supermarket, satu post office, satu petrol station, and then that's it. Lepas tu saya kena mengayuh lagi 3 ke 4 km lalu macam kawasan hutan ni. Lepas tu barulah saya sampai dekat rumah Karin ni. Masa saya sampai dekat rumah dia, husband dia, Frederick, tengah tunggu saya dekat depan rumah dia. Lepas tu dia greet saya. Saya end up duduk rumah Karin dengan Frederick ni sampai dekat 2 minggu lamanya. Dan macam-macam saya belajar dengan diorang ni. Macam yang saya pernah cerita dalam video saya sebelum ni, masa saya mengayuh dekat China pada tahun 2010 dulu, masa saya mula-mula start tu, saya memang tak tahu apa-apa. Tapi bila saya dah jumpa Hutch, the American, dengan dia punya group tu, masa itulah saya belajar macam-macam benda. Samalah juga dengan bila saya jumpa Karin dengan Frederick ni. Masa saya sampai dekat Sweden tu, saya sebenarnya memang tak tahu apa-apa. Saya ni ibarat macam seorang budak kampung yang tak ada experience, yang tak tahu apa-apa, yang tak pernah keluar pun daripada kampung tu. To be honest, saya sebenarnya tak tahu pun the right clothing yang saya patut pakai untuk menghadap deep winter dekat Arctic ni. Frederick ni lah yang sebenarnya banyak mengajar saya. Pada masa tu barulah saya tahu, oh ini namanya base layer, ini namanya outer shell, ini namanya down jacket. Dan Frederick ni jugalah yang suggest dekat saya untuk beli sleeping bag dengan kemah yang baru, disebabkan saya punya old camping equipment yang saya pakai dulu tu sebenarnya dah tak boleh nak pakai dah untuk menghadap deep winter dekat Arctic ni. Pasal adventure saya kali ni adalah totally a new different level punya adventure. Saya mungkin kena meredah blizzard, saya kena camping dekat sub-zero punya temperature semua tu. Dan disebabkan Karin dengan Frederick ni dah pernah berkayuh daripada Sweden sampailah ke Nepal, lepas tu patah balik. Diorang buat trip tu 10 tahun sebelum tu. So saya anggap diorang ni sebagai senior saya, orang yang berpengalaman yang saya boleh refer, yang saya boleh dapatkan banyak ilmu daripada diorang. Dan since diorang ni memang real adventurer yang memang duduk dekat dalam hutan semua ni, so saya dapat banyak belajar survival skill daripada diorang. Masa tu jugalah saya dapat belajar dengan Frederick macam mana nak hidupkan api masa suhu berada jauh di bawah takat beku, -20, -30 semua ni. Daun macam mana yang senang terbakar, pokok jenis yang macam mana yang dia punya kulit kayu dia senang terbakar untuk start buat api semua tu. Semua tu Frederick lah yang ajar saya. Dan bukan setakat survival skill je, rupa-rupanya bila kita orang dah borak lama tu, apa yang saya selama ni impikan dalam hidup saya, sebenarnya diorang dah buat dah halfway dah. Macam yang saya pernah cerita dalam video saya sebelum ni, saya selalu impikan untuk hidup keluar daripada sistem yang ada sekarang ni. Sistem di mana kita kena bekerja 30 hari, at the end of the month dapat gaji, kita kena spend duit tu semua, bayar bil semua, lepas tu kerja lagi 30 days, lepas tu spend lagi 12 kali setahun, lepas tu beli kereta, beli rumah, berhutang sampai ke tua semua ni. Dan rupa-rupanya Karin dengan Frederick ni dah halfway untuk keluar daripada sistem tu. Itu yang membuatkan saya lagi rancak berbual dengan diorang ni. Diorang ni freelance photographer, so kadang-kadang diorang dapat duit, tapi diorang tak spend duit every month untuk beli barang, tapi instead diorang akan buat barang diorang sendiri. Instead of beli kerusi dengan meja,
apa. Frederick akan pergi masuk hutan cari kayu-kayu dan dia akan balik ke rumah dan dia akan buat sendiri kerusi dengan meja dia. Dia buat sendiri solar system untuk powerkan electricity dekat rumah dia. Dia buat heating system untuk panaskan rumah dia. Dan Karen ni ada tanam sayur-sayuran dengan buah-buahan dekat luar rumah dia orang sebagai dia orang punya source of food. Even toys untuk anak-anak dia orang pun dia orang buat sendiri. Instead of main computer game, dia orang akan buat board game dia orang sendiri. Dia orang akan lukis imaginary map dia orang sendiri dekat atas papan, buat rule sendiri dan dia orang akan main board game tu beramai-ramai satu family. Memang nampak really fun dan at the same time benda tu sebenarnya dia orang tengah melatih anak-anak dia orang untuk jadi very creative dan become really good dalam problem solving. Every morning dia orang akan pergi cross country ski lebih kurang dalam setengah jam untuk ganti jogging disebabkan pada masa tu adalah winter, so snow memang merata dekat jalan. Dan every morning tu jugalah kita orang akan makan breakfast sama-sama. Kita orang makan mixed fruits. Tak pernah saya makan buah banyak macam tu pada waktu pagi, tapi memang badan saya terasa betul-betul healthy. Basically lifestyle dia orang ni memang banyak membuka mata saya disebabkan saya selalu impikan untuk hidup macam tu, tapi saya tak sure boleh ke tak hidup macam ni, boleh ke tak untuk saya keluar daripada sistem yang ada sekarang ni pada zaman sekarang ni. Tapi bila saya duduk dengan family yang unik ni, saya dah jumpa secara live, saya dah jumpa the real living punya example yang dah halfway keluar hidup daripada sistem yang ada sekarang ni. Diorang masih lagi beli kereta, diorang masih lagi pergi supermarket untuk beli barang makanan semua ni, sure, tapi life diorang very relax disebabkan diorang tak ada hidup berhutang semua ni. According to Karen dengan Frederick, actually memang dah ramai orang dekat semenanjung Scandinavia, dekat Nordic country semua ni, especially dekat bahagian utara, yang dah mula hidup macam ni, hidup keluar daripada sistem ni. Dan diorang ni cumalah salah satu family yang hidup macam tu dekat Sweden. Dan ada satu pagi tu, saya jalan 2 orang dengan Karen dekat dalam hutan dekat belakang rumah dia. Kita orang jalan lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Dan kita orang dah sampai jauh dekat dalam hutan. Tempat tu memang tak ada apa. Lepas tu tiba-tiba Karen stop. Depan tu ada satu batu besar dan dia cakap dekat saya, dekat batu ni lah dia dengan Frederick kahwin 10 tahun sebelum tu. Masa tu diorang baru je balik daripada cycling trip diorang dekat Nepal tu. Saya terperanjat because kita orang in the middle of the forest, dekat wilderness. Tapi dekat situlah diorang buat a very small scale wedding ceremony. Dan masa tu saya boleh imagine betapa humble-nya wedding ceremony diorang tu. Tak ramai yang datang pasal buat dekat dalam hutan, tapi saya boleh imagine juga betapa sincerenya wedding ceremony diorang tu. Kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan wedding ceremony pada zaman sekarang ni yang kebanyakannya dibuat secara besar-besaran dengan mewah semua tu, dan jadi macam some important event yang very rigid, penuh dengan rules dan protokol, instead of something sweet and romantic, something fun and memorable yang kita boleh ingat sampai ke hari tua kita. Actually banyak benda interesting yang membuka mata saya masa saya duduk dengan diorang ni. Saya duduk dengan diorang lama dan kita orang berborak hari-hari berjam-jam dan kita orang banyak share topik yang interesting. Memang tak cukup kalau saya nak sharekan semua benda dalam satu video pendek macam ni. So itu sajalah untuk video saya pada hari ni. The next video nanti saya akan ceritakan pula macam mana saya mengayuh daripada rumah diorang menuju ke arah utara dalam snow yang tebal, bawa barang yang berat, dan saya challenge diri saya untuk pergi camping dekat extreme cold semua ni. So kita jumpa lagi dalam the next video. Terima kasih.